بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. Jour après jour, mon nous d'amour, tes Célia, bienvenue, meilleur de moi, bienvenue, bonheur et joie, notre mois ça, bonheur et bien. We welcome you, month we all adore. We pray for happiness and more. To all the people, open up your door. Peace, love and joy. Let them soar, let them soar. Ramadan, welcome holy month Ramadan, Ahlan أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد. النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور. أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد. النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور. والرب تواب شكور. Ramadan, welcome holy month Ramadan, welcome Ramadan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. أبدأ بتحية الإسلام، تحية طيبة مباركة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
yang mempertemukan kita pada malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semua keberkatan waktu untuk kita sama-sama berada dalam majlis ilmu pada malam ini, insya-Allah. Yang dihormati YDP Ikram Terengganu, Ustaz Jalaluddin, Cikgu Jalal, serta pimpinan negeri, daerah dan kawasan, dan dialu-alukan tetamu kita pada malam ini Al-Fadhil Ustaz Tajul Arifin yang didatangkan khas bersama dengan kita pada malam ini, insya-Allah, untuk bersama kita malam ini mengupas dalam wacana mingguan kita, slot pada malam ini slot tafakuh. Jadi insya-Allah kita akan maksimumkan masa kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz untuk pengisian pada malam ini. Jadi untuk tidak membuang masa, ana dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Tajul Arifin Cik Zakaria selaku YDP Ikram Putrajaya untuk membentangkan slot beliau pada malam ini. Falyatafaddal astabakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Yang dikasihi dan dihormati saudara moderator Ustaz Khairuddin, saudara YDP Ikram Negeri Terengganu, serta kepimpinan Negeri Terengganu, puan dan akhwat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan pertemuan ringkas pada malam ini kita dapat memanfaatkan masa yang ada ini untuk kita menambahkan ilmu kita dan memperbaiki amalan kita. Kerana para ulama mengatakan bahawasanya al-ilmu imamun wal amalu ma'mum. Ilmu itu adalah imam dan amal itu merupakan makmum. Siapa ikut siapa? Amal mengikut ilmu. Jadi tujuan utama untuk kita menambah ilmu ini ialah untuk memperbaiki amalan kita supaya lebih mendekatkan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada malam ini kita akan berbincang berdasarkan kepada PowerPoint yang telah dibekalkan ini. Tajuknya ialah kunci tadabbur Al-Quranul Karim. PowerPoint ini diabstrak daripada kitab, ya. Next slide. Berdasarkan kepada kitab Mafatihu Tadabburil Quran wan Najah fil Hayah yang ditulis oleh Dr. Khalid bin Abdul Karim Al-Lahith dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya. Rujukan utama paparan penyampaian pada malam ini berdasarkan kepada kitab yang ada ini dan diedit sedikit sebanyak untuk disesuaikan dengan masa yang ada. Ada penambahan sedikit sebanyak untuk kita sesuaikan, ya. Next slide. Khuat dan akhwat sekalian, kepentingan tadabbur Al-Quran. Di dalam pembentangan ini pentingnya tadabbur Al-Quranul Karim bagi seorang Islam itu kerana 5 perkara. Yang pertama, kerana janji Allah dan Rasulnya. Yang kedua, penyesalan ahli neraka kerana tidak memerhatikan Al-Quranul Karim dan menjadikan Al-Quran itu sebagai ikutannya.
Yang ketiga, makar musuh-musuh Islam ataupun tipu daya musuh-musuh Islam memang sentiasa berusaha untuk menjauhkan diri kita daripada Al-Quranul Karim. Yang keempat, tadabbur Al-Quranul Karim merupakan sumber kekuatan kita umat Islam. Dan yang kelima ialah solusi kesengsaraan umat ialah apabila semua kita kembali, semua umat Islam ini kembali kepada Al-Quranul Karim. Al-Quran merupakan penyelesaian bagi segala masalah umat. Kita pergi satu persatu ya. Yang pertama, janji Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Next slide ya. Berdasarkan kepada ayat Al-Quranul Karim di dalam surah Al-Isra ayat 9. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwa wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira." Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih benar dan memberi berita gembira kepada para mukminin yang beramal dengan amal yang soleh, dan mereka akan mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak hadis yang menceritakan kepada kita betapa Al-Quran ini merupakan sumber yang utama. Ya, taraktu fiikum amrayn dan tadhillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama-lamanya selama mana kamu berpegang kepada keduanya, iaitulah kitab Allah, yakni Al-Quranul Karim, dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu katanya, Nabi kalian telah berkata, sesungguhnya dengan Al-Quran ini Allah mengangkat suatu kaum dan merendahkan kaum yang lain. Dengan Al-Quran ini Allah Ta'ala angkat kita. Angkat satu kaum dan merendahkan kaum yang lain. Daripada Uthman radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya, yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar dan mengajar Al-Quranul Karim. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Quran dan juga yang mengajar Quran. Didahulukan dengan belajar dulu, kemudian baru mengajar. Sebab orang tu tak boleh nak mengajar kecuali dia didahului dengan mempelajari ya sesuatu ilmu itu. Jadi ilmu yang paling baik ialah mempelajari Al-Quranul Karim. Jadi itu satu yang pertama. Yang kedua, di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita tentang penyesalan ahli neraka. Jadi ini satu kelebihan bagi kita umat Islam. Apabila kita membaca Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala cerita kepada kita tentang apa yang akan berlaku pada masa depan. Iaitu ahli neraka akan menyesal. Sebabnya apa? Sebab mereka tidak mengikut Al-Quranul Karim. Kita tengok ayat ya. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Dan ingatlah perihal hari orang-orang yang zalim menggigit kedua-dua tangannya, marahkan dirinya sendiri sambil berkata, alangkah baiknya kalau aku di dunia dahulu mengambil jalan yang benar bersama-sama Rasul. Ya, ayat 27 hingga 29. Ada sambungan ayat itu ya. Wahai celakanya aku, alangkah baiknya kalau aku tidak mengambil si dia itu menjadi sahabat karib. Siapa dia tu? Dijelaskan dalam ayat 29. Sesungguhnya dia telah
merujuk kepada Al-Quranul Karim, tidak mentadabbur Al-Quranul Karim. Yang ketiga, next slide. Ialah makar musuh-musuh Islam, iaitu tipu daya musuh-musuh Islam. Di antara strategi musuh Islam untuk mengalahkan umat Islam adalah dengan mencegahnya dari mentadabbur Al-Quranul Karim dan mereka sendiri berpaling dari mendengar Al-Quranul Karim. Tengok sejarah bagaimana zaman Nabi SAW, bila Nabi baca Quran, musuh-musuh orang-orang kafir Quraisy membuat bising, mengganggu, supaya Quran itu tidak didengari oleh para sahabat ataupun orang ramai yang bersama dengan Rasulullah SAW. Begitu juga kita sekarang ni, musuh-musuh Islam juga mencari jalan bagaimana untuk menjauhkan kita daripada Al-Quranul Karim. Kita kena sedar, kena aware, kena sentiasa prihatin terhadap suasana dan keadaan kita, ya. Tengok anak-anak kita, kita sendiri pun, ya, banyak mana kita baca Quran dalam satu hari, berbanding dengan perkara yang lain. Banding dengan WhatsApp yang kita belek tu, dengan Quran mana banyak, masa yang diambil mana banyak, ya. Jangan lupa bahawa itu di antara fitnah yang berlaku di akhir zaman. Banyak sangat usaha yang dilakukan untuk menjauhkan kita daripada Al-Quranul Karim. Tengok pada amalan para sahabat radhiyallahu anhum, di antaranya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Bila balik daripada masjid pada waktu pagi, masuk ke rumah, perkara pertama yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab ialah membuka Al-Quran dulu sebelum melakukan perkara-perkara yang lain. Jadi itu pengajaran bagi kita untuk kita mengambil petunjuk daripada Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum, bagaimana mereka mengambil Al-Quran sebagai yang terpenting dalam kehidupan. Yang keempat, Al-Quran sebagai sumber kekuatan para nabi dan para pembela risalah kenabian. Bekal Rasulullah SAW di awal dakwah, ya, dan dia merupakan sumber kekuatan harian Rasulullah SAW dan para pembela panji-panji Islam. Daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW telah bersabda, "Man nama an hizbihi aw an syai'in minhu faqara'ahu fima baina salatil fajr wa salatiz zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail." Itu pahala yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang tidur, ya, tanpa dia membaca sesuatu daripada Al-Quranul Karim, kemudian dia baca di antara sembahyang subuh, sembahyang fajar dengan sembahyang zuhur, maka dituliskan baginya seolah-olah dia telah membaca pada malamnya. Dan banyak lagi hadis-hadis lain yang menunjukkan kepada kita bahawa Al-Quranul Karim ini merupakan besar pahala yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Berkata Al-Hasan bin Ali, "Inna man kana qablakum ra'au al-Qur'an rasail min rabbihim fakanu yatadabbarunaha bil-lail wa yatafaqqadunaha fin-nahar." Ya. Sesungguhnya orang yang sebelum daripada kamu memandang Al-Quran itu sebagai surat-surat daripada Tuhan mereka. Mereka mentadabbur makna-maknanya. Pada waktu malam, mereka melihat Quran, mentadabbur Quran, memahami makna-makna Al-Quran. Kemudian pada waktu siang mereka beramal dengan Al-Quranul Karim. Ya. Ikhwan dan akhwat yang dikasihi sekalian, next slide. Dan yang terakhirnya ialah solusi kesengsaraan umat, ialah apabila mereka semua kembali kepada Al-Quranul Karim. Ya. Solusinya adalah
dengan kembali kepada agama Islam, iaitu kembali mempelajari sumber agama Islam, memahami dan mengamalkannya. Dan di antara bentuk jihad yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kaum muslimin adalah berjihad dengan Al-Quran sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 52 ya. Fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira, maka jangan kamu taat kepada orang-orang kafir, maka berjihadlah kamu terhadap mereka dengan jihad yang besar. Ini pesanan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim untuk kita bersama dengan Al-Quran dalam segenap perkara, dalam semua sudut kehidupan kita merujuk kepada Al-Quranul Karim. Sebab di dalam Al-Quranul Karim semua perkara telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Al-Quran merupakan hidayah yang paling besar ataupun hidayah yang paling penting dalam kehidupan kita. Siapa yang mengambil Al-Quran, maka dia telah berada di atas jalan yang benar dan terselamat daripada kesesatan. Seterusnya, makna dan ciri tadabbur Al-Quran Karim. Kita tengok sikit apa makna ataupun ciri tadabbur Al-Quran Karim. Perbincangan definisi tadabbur rata-rata ulama sepakat dan tidak banyak perbezaan. Perkataan tadabbur daripada pecahan menurut bahasa dabbara, yakni mengatur, merencana dan membuat perancangan. Tadabbara, merenung, ya, memikirkan, memperhatikan. Tadabbur, renungan, pemerhatian. Makna tadabbur secara umum menurut lisanul Arab menunjukkan yang pertama, penelitian terhadap perkara sebaliknya. Ya. Penelitian terhadap perkara di sebalik ayat itu. Yang kedua, terus memikirkan perkara di sebalik sesuatu, ya. Proses ini berlaku melalui pemerhatian, berfikir secara hakikat sesuatu atau sebahagiannya, memerhatikan perkara di sebaliknya. Sebab tu bila kita baca Quran, yang paling pentingnya ialah memahami Quran. Bukan menghabiskan Al-Quran. Ya. Cepat tamat. Kerja untuk tamat Quran. Tidak, ya. Yang paling penting ialah tadabbur Al-Quranul Karim. Yang disebut daripada 5 perkara yang menjadi ubat kepada hati ialah, yang di antaranya ialah membaca Al-Quran dengan tadabbur. Ya. Membaca Al-Quran Karim dengan tadabbur, sebab baru dia menjadi ubat kepada hati kita. Baca Quran saja tak tadabbur, dia boleh pahala tapi dia tidak boleh menjadi ubat kepada kita. Dan yang terakhir menunjukkan perbuatan yang memerlukan kesungguhan dan melalui proses yang berulang-ulang. Okey, itu sudut bahasa, ya. Tak banyak beza sudut bahasa dengan istilah. Tengok makna dari sudut istilah. Menurut Al-Qurtubi, yang dimaksudkan dengan tadabbur ialah memikirkan dengan mendalam terhadap ayat dan makna-maknanya. Al-Khazin mengatakan tadabbur adalah menghayati makna ayat, memikirkan hikmahnya, memerhatikan pengajaran penting dalam ayat. Abu Hayyan berpandangan tadabbur ialah tafakkur terhadap ayat-ayat, melakukan ta'amul dengan memerhatikan kepada maksud atau perkara tersirat bagi zahir ayat. Dan Syekh Abdul Rahman Al-Habbanakah, ya, mengatakan tadabbur ialah penghayatan pemikiran yang menyeluruh terhadap maksud ayat yang termampu dicapai. Okey, itu jadi makna tadabbur secara keseluruhan daripada pendapat-pendapat tadi ialah memikirkan dan merenungi ayat-ayat Al-Quran untuk memahami makna, hikmah dan maksudnya. Jadi bila kita baca ayat-ayat Quran, kita cuba fikir tentang ayat itu, merenung ayat, ya, fikir tentang makna, cuba memahami makna.
dan hikmat di sebalik yang kita baca itu. Contohnya ayat suratul Fatihah yang kita baca. Lama kita baca suratul Fatihah ni ya. Daripada sejak kecil lagi dah kita duk baca ayat suratul Fatihah. Tapi sayang, berapa ramai di kalangan kita orang yang memahami isi kandungan ataupun makna ayat-ayat yang kita baca daripada suratul Fatihah itu. Tak payah makna sebenarnya ya. Bahasa Inggeris kita boleh faham. Takkan bahasa Arab yang kita diulang-ulang, diulang-ulang satu hari sekurang-kurangnya 17 kali dah. 17 kali tu. Sebab 17 rakaat kita sembahyang. 2 campur 4, campur 4, campur 3, campur 4. 17 rakaat kita sembahyang, 17 kali kita baca suratul Fatihah. Jadi sepatutnya kita boleh faham tentang makna-makna ayat Al-Quranul Karim yang kita sentiasa ulang-ulang. Sab'an minal mathani wal Quranul Azim ya. Itu 7 ayat yang diulang-ulang iaitu suratul Fatihah. Sebagai contohlah ya. Okey, terus. Kawan dan kawan sekalian, ciri tadabbur Al-Quran. Banyak ayat-ayat tadabbur ya dalam Quran. Kita boleh tengok berdasarkan kepada apa yang disebut di situ. Daripada suratul Maidah, suratul Anfal ya. Dalam suratul Anfal ni ayat yang biasa kita dengar ya. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah wajilat qulubuhum, maka gementarlah hati mereka. Sebut nama Allah, Allah, hati dia gementar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ke atas mereka itu, maka bertambahlah iman mereka. Ya. Dan ke atas Tuhan mereka mereka bertawakal ya. Mereka bertawakal kepada Tuhan mereka. Itu di antara ayat ya. Begitu juga kita melihat asar ya, sikap para sahabat radhiyallahu anhum apabila mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya daripada Asma binti Abi Bakr. Kata dia, dahulu para sahabat apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran, maka air mata mereka meleleh dan kulit mereka bergetar sebagaimana Allah telah menjelaskan sifat mereka di dalam Al-Quranul Karim ya. Banyak ayat-ayat yang kita boleh lihat bagaimana Maharaja Najasyi umpamanya bila mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mengalir air mereka mata keluar air mata kerana memahami tentang ayat Allah Subhanahu wa taala dan merasa hiba terhadap apa yang telah diturunkan, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terusnya, daripada ayat-ayat di atas dapat disimpulkan tanda tadabbur Al-Quran. Yang pertama, menyatukan hati dan fikiran ketika membaca Al-Quran. Dibuktikan dengan berhenti kerana takjub dan mengkagumi makna yang terkandung. Bila baca ayat-ayat Quran, sebab tu dibacakan dengan tartil, ya, supaya kita dapat menghayati makna Al-Quranul Karim itu. Jadi itu kalau orang Arab dia boleh faham secara langsung, tapi kita kena tengok makna, tengok tafsir, ataupun kita dengar penafsiran daripada para ulama kita, ya, dan seumpamanya. Tapi kalau dah biasa lalu ayat itu, kita sudah boleh memahami dengan baik. Banyak kali kita lalu, ya.
Yang kedua, menangis kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila baca ayat tentang azab neraka, kita minta isti'azah daripada Allah Ta'ala, minta berlindung daripada Allah Ta'ala. Bila baca ayat-ayat tentang syurga, kita minta Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga. Bila baca tentang sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa, umpamanya, Allah Ta'ala minta kita bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bertambah kekhusyukan kita. Ya, kemudian bertambahnya iman, di antaranya diketahui dengan pengulangan ayat secara spontan. Bagaimana yang kita baca dalam ayat suratul Anfal ayat kedua tadi, ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadatuhum imana. Ya, bila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, secara spontan dia akan menambahkan iman kita. Ya, di antaranya hadis yang selalu kita dengar, man qara'a harfan minal Qur'anil Karim kutibat lahu hasanah. Barang siapa yang baca satu huruf daripada Al-Quranul Karim, dituliskan baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu hasanah itu digandakan 10 kali. 10 kali ganda, ya. Walam aqul alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tak kata alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Masya-Allah, ya. Itu menunjukkan kepada kita betapa besarnya pahala kita membaca Al-Quranul Karim dikira dengan huruf. Pahala itu dikira dengan huruf. Satu huruf digandakan 10. Kemudian di antara cirinya lagi ialah kita merasa bahagia dan gembira. Kalau serabut, pergilah cari Quran, kita baca Quran, insya-Allah keserabutan itu akan hilang. Itu percaya, ya, kita percaya, kita beriman. Percayalah bahawasanya apabila ada sesuatu yang menyebabkan kita rasa tak tenang, carilah Al-Quran, ambil wuduk, kita semayang 2 rakaat, kita baca Quran. InsyaAllah kita akan rasa bahagia dan kita akan rasa gembira. Yang keenam, gementar kerana rasa takut yang kemudian diikuti oleh rasa harap dan ketenangan. Dan yang ketujuhnya ialah sujud sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwan dan akhwat, kalau selalu pergi ke umrah ataupun pergi haji, cuba perhati, ya, dalam Masjidil Haram, ada ataupun Masjid Nabawi, ya, kita perhati tengok orang-orang yang baca Quran. Orang Arab yang baca Quran, ya, macam mana? Dia baca, dia menangis, dia tadabbur, dia rasa, itu tadabbur Al-Quran yang menghasilkan sesuatu yang menyebabkan dia rasa takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita kena cari suasana-suasana seperti itu untuk kita merasai suasana itu, ya. Dan ia tidak lain dan tidak bukan hasil daripada tadabbur Al-Quranul Karim. Sebab tu tadabbur itu adalah sesuatu yang cukup penting untuk kita perolehinya dalam kehidupan kita di dunia ini, untuk kita merasa nikmat ketika ke mana kita membaca Al-Quranul Karim. Next slide. Pemahaman salah tentang tadabbur Al-Quran. Ada orang rasa bahawa tadabbur Al-Quran adalah susah, ya, dan hanya boleh dilakukan oleh orang-orang tertentu sahaja. Pemahaman ini menurut kitab yang ana sebut tadi dikata salah. Perhatikan nas dan asar berikut, ya. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari, maka adakah orang yang mengambil pengajaran? Ya. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam suratul Qamar ayat 17, ya. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Apakah sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quranul Karim untuk dipelajari, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Kalau kita perhati,
Al-Quran lah satu-satunya kitab yang boleh dituturkan dan boleh dihafal oleh semua bangsa di atas muka bumi. Orang Melayu boleh hafal Quran, orang Jawa boleh hafal Quran, orang Cina boleh hafal Quran, bukan saja orang Arab boleh hafal Quran. Orang India boleh hafal Quran, orang putih boleh hafal Quran. Ya, sebab apa? Sebab Allah Ta'ala telah berjanji bahawa Al-Quran itu dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Okey. Jadi itu yang disebut oleh Abu Hurairah tu. Yang menyebabkan kita rasa payah ialah kerana syaitan telah menghasut kita, menyebabkan kita jauh daripada Al-Quran, tidak cuba untuk bersungguh-sungguh mempelajari Al-Quran Al-Karim, sehingga akhirnya kita tak boleh menguasai ataupun tidak boleh memahami tentang isi kandung Al-Quran Al-Karim dengan baik. Seterusnya, jadi ini sebut walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ibnu Qayyim menyebutkan yang dikatakan yassarna al-Qur'ana lidzikri, pertama mudah dihafal, yang kedua mudah difahami, dan yang ketiga mudah dilaksanakan. Itu kemudahan yang disebut ihdahuma taysir alfazihi lil hifzi, tsani taysir ma'anihi lil fahmi. Yang ketiga taysir awamirihi wa nawahihi lil imtithal. Ingat mudah dihafal. Tadi ana sebutlah tadi, semua bangsa boleh hafal Quran. Sedangkan Quran ni berapa? Berapa muka surat? Berapa surah? Berapa ayat? Banyak tapi boleh dihafal. Mudah dipahami dan juga mudah dilaksanakan oleh orang yang ingin untuk melaksanakan. Next slide. Kunci tadabbur Al-Quranul Karim. Jadi dalam slide ini ana sebut secara ringkas dalam kitab itu disebutkan ada 10 kunci tadabbur Al-Quranul Karim. Yang pertama sekali, kunci yang pertama ialah hubbul Quran. Kita kena mencintai Al-Quran. Cinta kepada Quran. Itu kalau kita cinta kepada Al-Quran, kita akan baca dia. Kita akan hayati, kita akan kasih pada dia. Sebab tu nak baca Quran kena ada wuduk dalam mazhab kita Syafi'i kan. Nak baca Quran kena letak dia lebih tinggi tinggi tepatnya. Kita cium dia, kita hargai dia, kita junjung dia. Itu suka mencintai Quran. Bila kita cinta kepada Quran, akan mudahlah Allah Ta'ala bagi faham kepada kita tentang Al-Quran Al-Karim. Yang kedua, tujuan baca Quran. Kita kena tahu tujuan baca Quran Al-Karim. Kalau kita lihat di kalangan ulama ada menyebutkan ada 33 niat penting ketika kita baca Quran. Banyak. Bukan satu niat je baca Quran. Ada 33 niat yang penting untuk kita baca Quran. Di antaranya apa? Di antaranya untuk mendapat hidayah. Di antaranya untuk mendapat ketenangan. Di antaranya menjadi ubat kepada kita. Di antaranya untuk mencari ilmu. Di antaranya lagi untuk memahami tentang jalan yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Banyak. Jadi semua niat-niat itu patut kita pasang di dalam mana kita membaca Al-Quran Al-Karim. Kalau kita baca Quran untuk mendapat kesihatan, untuk mendapat syifa, kita akan sihat dan sembuh. Syifa, tujuan untuk kita mendapat kesembuhan. Anda ingat satu tuk bobo dulu di Terengganu lah dibaca ayat tak ada kena-mengena pun dengan pembomohan dia tu, tapi baik. Sebab tu Quran itu merupakan mukjizat. Apa dibaca? Orang yang kena patuk dia ular,
Dia tak bomo Dia baca tabbat yada abi lahabin wa tab. Tak itu ditekuk, dia tutup pada tempat tu. Kemudian diisap. Bahaya juga Diisap dia punya tempat patuk dia ular tadi Baik Allah Taala bagi kebaikan. Sedangkan ayat itu tak ada kena-mena dengan ular pun. Itu cerita tentang Abu Lahab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Tapi nak ceritanya bahawa Quran itu merupakan mukjizat. Kerana niat dia untuk berubat, Allah Taala bagi kesembuhan kepada dia. Itu contoh je lah. Dan banyak mungkin di kalangan kita orang yang pernah belajar tentang bagaimana untuk menjadikan Al-Quran sebagai ruqyah kita. Ruqyah. Para sahabat yang baca suratul Fatihah pun boleh menjadi ruqyah kepada ataupun menjadi ubat kepada penyakit. Sentiasa hidup dengan Al-Quranul Karim. Al-qiyam bil Quranul Karim. Kemudian antakunal qiraah fil lail. Pada waktu malam kita hidupkan Al-Quranul Karim pada waktu malam. Sebab tu ada hadis yang menyebutkan as-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan juga Al-Quran memberi syafaat kepada tuannya pada hari kiamat. Berkata puasa, ya Allah ya Tuhanku, dia tak makan, tak minum dan menjaga supaya tak batal puasa daripada keluar fajar sehingga tenggelam matahari semata-mata kerana memberilah syafaat kepada dia. Kata Quran, dia ni membaca aku pada waktu malam sehingga sedikit daripada malam itu dia tidur. Maka berilah syafaat kepadanya. Lalu Allah Ta'ala memberi izin kepada Al-Quranul Karim memberi syafaat kepada dia. Pada waktu malam Antakunal qira'ah hifzan. Patut kita hafal, memperbanyakkan hafalan Al-Quranul Karim. Kalau tak boleh semua, jangan kita tinggalkan untuk kita menghafal Al-Quranul Karim. Ayat-ayat yang biasa kita boleh baca dalam sembahyang kita, ayat lazim dan sebagainya, cuba hafal. Kerana hafalan itu memberi kebaikan kepada kita. At-tikrar al-usbu'i lil Quran, bacaan mingguan. Contohnya hari ni kita baca suratul Kahfi. Tikrarul ayat, kita ulang-ulang ayat-ayat yang kita baca. Diulang-ulang ayat yang kita baca. Kemudian rabtul ayat bil ma'ani, kaitkan ayat dengan makna. Baca Al-Quranul Karim dengan tartil, baca dengan betul. Yang lebih penting, baca dengan tertil, dengan betul, dengan bertajwid. Tarannum tu datang kemudian. Al-jahru bil Quran, baca dengan jahar, dengan terang dan jelas Al-Quranul Karim. Kemudian ana bagi beberapa contoh di sini. Next slide. Contoh tadabbur Al-Quranul Karim berdasarkan kepada pembacaan ana di dalam Al-Quran. Contohnya ayat yang berkaitan dengan wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'. Ini suratul Al-Kahfi Dan berilah perumpamaan bagi mereka seumpama hidup di dunia ini seumpama air yang kami turunkan daripada langit. Jadi sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala umpamakan dunia itu dengan air? Yang pertama, kerana air itu dia tidak setempat, tidak duduk setempat. Dia berubah-ubah. Begitu juga dunia, tidak kekal dan dia berubah-ubah. Yang kedua, kerana air dia akan pergi. Yang tadi tak duduk setempat. Yang kedua, dia akan pergi dan tidak akan tinggal kekal. Dunia pun begitu juga. Dia akan pergi, dia akan hilang daripada kita dan dia tidak akan kekal. Yang ketiga, kerana air, kalau sekadarnya, dengan kadar yang tertentu, dia boleh memberi manfaat kepada kita. Tetapi kalau dia berlebihan,
dia akan menyebabkan mudarat kepada kita, umpama banjir, ya, dan sebagainya. Begitu juga dunia, kalau terlalu banyak, lebih daripada keperluan yang sepatutnya, dia boleh menjadi bala kepada kita ataupun ujian, boleh menyebabkan kita terseleweng, ya. Yang keempat, kerana air, itu di antara perkara yang disebut, ya. Jadi perumpamaan dengan air itu dengan dunia memang ada ada perkara yang sama di antara keduanya itu, dan disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran Al-Karim. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, contoh tentang dalam suratul Ankabut, cerita tentang wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut. Next slide, ya. Wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut. Sesungguhnya rumah yang paling paling remeh ataupun paling lemah ialah rumah ankabut, laba-laba, sarang laba-laba. Jadi kalau zaman dulu tengok sarang laba-laba tu, tengok dari segi zahir je lah. Memang sarang laba-laba tu tak kuat kan. Kita tiup dengan mulut kita pun dia boleh pecah. Tetapi dengan pemerhatian dan tadabbur kita boleh tengok bukan sahaja sarang laba-laba itu dari segi fizikalnya dia tak kuat, tetapi dari segi makna yang tersirat di sebalik itu memang tak kuat. Disebut sini, ya. Bila seekor laba-laba betina, seekor laba-laba betina ni, dia boleh bunuh yang jantan. Selepas apa? Selepas dia beranak. Selepas dia dapat anak, dia bunuh yang jantan. Kemudian anak yang dibela tu, bila dia besar, dia bunuh pula mak dia. Yaqumu biqatlil bunuh pula mak dia. Anak tadi bunuh mak. Tadi isteri bunuh betina, bunuh jantan. Kemudian anak bunuh mak pula. Kemudian dia buang keluar daripada kharijal manzil, keluar daripada rumah. Keluar daripada sarang dia lah. Jadi ini disebut baitun ajib min aswa'il buyut alal itlaq. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa rumah tangga ankabut ni, laba-laba ni memang rumah tangga yang teruk, ya. Teruk, tak ada kesatuan, penuh dengan kebencian dan permusuhan sehingga berlaku pembunuhan di antara betina dan jantan, juga anak-anak, keluarkan mak dia daripada rumah dia, sarang dia. Jadi ini ilmu-ilmu baru yang telah dikaji, akhirnya mereka dapat mengetahui tentang kelemahan yang tersirat di dalam ayat yang disebutkan tadi. Banyak lagi ayat-ayat yang kalau kita perhatikan, kalau kita tadabbur betul-betul, kita boleh hubungkan dengan ilmu sains dan sebagainya, bagaimana yang boleh kita lihat dan boleh kita baca dalam buku yang ditulis oleh Dr. Daniel umpamanya, dan banyak lagi. Ikhwan dan akhwat sekalian, buat akhirnya, slide last. Kesimpulan, tadabbur Al-Quran boleh diamalkan oleh siapa sahaja tanpa syarat seperti tafsir yang memerlukan pelbagai alat. Allah Subhanahu Wa Taala telah berjanji bahawa Al-Quran telah dipermudahkan kepada manusia untuk memahaminya. Peratus terbesar kategori ayat di dalam Al-Quran ialah ayat muhkamat, ayat yang mudah difahami, ya. Dan sedikit sahaja daripada ayat mutasyabihat yang memerlukan kepada penafsiran para ulama yang pakar. Jadi kebanyakan ayat-ayat muhkamat, ya. Sebab tu mudah untuk kita boleh memahami dengan baik. Semoga kita semua digolongkan di kalangan ahlullah wa khassatuh, ahlul Quranul Karim, yang dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada persoalan boleh kita bincangkan, insya-Allah.
Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, jazakallah khairan ucapkan pada Ustaz Tajul kerana mengupas dengan detail dan panjang lebar tentang tajuk kita ini Quran. Okay, Ustaz, untuk seterusnya dah ada beberapa soalan, insya-Allah mohon pencerahan daripada Ustaz, iaitu daripada Ustaz Menawar. Soalan, boleh ulas kepentingan bertaranum ketika membaca Al-Quran Al-Karim, Ustaz? Kepentingan bertaranum dia lebih kepada kita merasai kelunakan suara lah ya. Kita dan antara kelebihan Al-Quran Al-Karim ini boleh dibaca dengan qiraah, pelbagai qiraah. Ada qiraah 10, ada qiraat 7. Dan boleh ditarannumkan, boleh dibaca dengan tarannum. Tarannum ni datang kemudian lah. Ya. Selepas daripada yang paling penting ialah bertajwid, kita baca dengan betul. Kemudian tarannum itu macam hiasan-hiasan yang juga penting untuk kita merasai kemerduan suara, menunjukkan kepada kita betapa kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh kita hayati dan boleh kita rasa kenikmatan dia. Ya. Kemerduan suara pelbagai orang ya boleh melagukan Al-Quran dengan pelbagai lagu. Wallahu a'lam. Jadi itu lebih kepada nikmat yang boleh diperoleh oleh telinga kita lah. Dan patut kita belajar pun kalau boleh ya, kalau boleh insya-Allah. Ya. Alhamdulillah. Okey, soalan seterusnya daripada Ukhti Zakiyah. Soalannya, Ustaz, pandangan yang mengatakan untuk tadabbur ayat Al-Quran, kita perlu merujuk kepada kitab tafsir Al-Quran yang mu'tabar seperti tafsir Ibn Kathir dan tidak dengan menggunakan logik akal semata dalam membuat penafsiran sesuatu ayat Al-Quran kerana dibimbangi akan salah tafsir atau mentafsir mengikut kepentingan diri sendiri. Soalan pertama. Soalan kedua pula, Ustaz, bagaimana pula dengan agamawan yang berada dalam satu-satu parti politik yang mentafsir atau menggunakan ayat-ayat Al-Quran bagi kepentingan golongan mereka sendiri dan menyebabkan masyarakat keliru. Kira soalan ni kita. Kira Ustaz. Soalan pertama, tadabbur Quran boleh dilakukan oleh siapa sahaja dan tafsir merupakan alat kepada kita untuk mentadabbur Al-Quran Karim. Kita bukan tafsir Quran. Tafsir tidak boleh dilakukan oleh kita, dia mesti dilakukan oleh ahli tafsir. Ahli yang boleh menafsirkan Quran, ahli Quran lah. Tapi untuk mentadabbur Quran kita boleh memahami terlebih dahulu dengan kita membaca Al-Quran, membaca tafsir-tafsir ataupun terjemahan ayat-ayat Al-Quran Karim yang telah ditafsirkan oleh para ulama. Artinya kitab tafsir itu menjadi alat untuk kita mentadabbur Al-Quran dengan benar, dengan yang sebenarlah. Memang kita tak boleh nak memahami dengan sendiri, bukan sebab kita bukan pakar Kita cari dulu, sebab tu anda cadangkan setiap orang di kalangan kita kena ada tafsir. Umpamanya pimpinan Ar-Rahman di rumah pimpinan Ar-Rahman. Kemudian umpamanya ada Zilalul Quran, ada Ibn Kathir. Kalau tafsir bersifat setempat, kita boleh lihat kepada tafsir Al-Azhar. Oleh Buya Hamka. Buya Hamka bagus juga untuk kita. Jadi itu. Bila kita baca tafsir itu menjadi sandaran kepada kita untuk kita merasai untuk kita bertadabbur Al-Quran Karim. Yang kedua tadi tentang apa? Pandangan tentang bagaimana golongan yang menggunakan ayat Al-Quran untuk kepentingan puak mereka. Dia kena lihat kepada melihat kepada konteks ayat lah. Konteks ayat konteks ayat kena betul.
Ya, bila kita nak pasang ayat itu dengan suasana dan keadaan, kita kena memahami tentang konteks ayat itu diturunkan. Di mana diturunkan, dalam suasana mana diturunkan. Kemudian adakah boleh dikiaskan dengan suasana dan keadaan semasa. Kalau kena dengan kias tu, maka boleh dipakailah. Kalau tak kena, maka tak boleh dipakailah. Ya. Dia Quran ni dia tidak memihak kepada sesiapa, kepada puak-puak, ya. Dia memihak kepada kebenaran. Puak mana pun kalau berada dalam kebenaran, maka dia benar. Ya. Kalau dia tidak berada di dalam kebenaran, maka dia tak benarlah. Tak kira siapa-siapalah. Ilan puak golongan mana-mana pun, dia kena tengok Quran dulu, jangan Quran ikut dia. Jangan Quran ikut dia kena ikut Quran, ya. Itu jangan diterbalikkan begitu, ya. Allah, kalau itu yang berlaku, kita akan tersasar daripada kehendak Al-Quran yang sebenar untuk dijadikan sebagai landasan. Man ja'ala al-Quran khalfahu sadahu ilan nar. Wa man ja'ala al-Quran amamahu sadahu ilal jannah. Barang siapa jadikan Quran itu di hadapannya, dia ikut Quran, maka Quran akan bawa dia dalam syurga. Barang siapa yang jadikan Quran di belakangnya, maka Quran itu juga akan membawa dia menjadi penyebab kepada dia akan dimasukkan, dihumbankan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Okey. Okey, seterusnya Zakallah Ustaz. Seterusnya soalan, ada tak dalil hubungan antara hafazan dengan kecerdikan? Setakat kita tak jumpa dalil lah, cuma ada pengalaman-pengalaman yang dilalui oleh pelbagai masyarakat daripada dahulu sampai sekarang. Pengalaman itu menunjukkan bahawa ada konteks, hubungan di antara Al-Quranul Karim dan juga kecerdikan, ya. Sebab tu kita lihat sebahagian dalam masyarakat kita di Malaysia ni tak jadi amalan lah, ya. Tapi dah mula ada sebahagiannya orang yang masuk sekolah tu didahului dengan hafalan Quran dulu. Umpamanya di Mesir lah. Di Mesir tu dia akademik dia macam tu. Quran dulu. Kemudian daripada Quran itu baru berkembang kepada akademik. Di Malaysia ada sebahagiannya yang telah mempelopori jalan itu, dan pengalaman yang ada menunjukkan bahawa mungkin benar adanya hubung kait di antara hafalan dan juga kecerdikan, sebab Al-Quran itu merupakan mukjizat, ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Wallahu a'lam. Dari segi saintifiknya, alhamdulillah, wallahu a'lam, mana tak kena carilah, ya. Soalan lain? Soalan seterusnya Ustaz, daripada Zakiyah, apa komen Ustaz tentang program Quran Time di TV Hijrah? Adakah program tersebut menempati ciri-ciri tadabbur Al-Quran? Ana tak ikuti secara dekat. Sekali adalah beberapa ketika nak cuba lihat. Kebanyakan yang nak tengok tu boleh kita ambil sebagai boleh ambil manfaat daripada perbincangan itu, dan anda lihat dia dekat dengan ciri-ciri untuk mentadabbur Al-Quran Al-Karim lah, ya. Sebab dia cuba hubungkan dengan suasana dan keadaan kita dan sebagainya, mendekatkan orang kepada Al-Quran Al-Karim. Jadi setakat ni anda lihat tak ada lagi lah komen-komen yang tak bagus, ya, daripada daripada kalangan academician yang berkaitan dengan apa yang telah disiarkan itu. Allahu a'lam. Okay, alhamdulillah. Okay, kita ada untuk soalan terakhir Ustaz, sebab masa kita pun sudah di penghujungnya. Soalan terakhir daripada Cikgu Fizam.
Iaitu apa pendapat Ustaz tentang potongan ayat Al-Quran dalam rumah. Jadi pendinding dari syaitan dan juga pelaris di kedai-kedai. Ustaz. Dia Quran ini tujuan utamanya ialah untuk memberi hidayah, bukan untuk dijadikan hiasan. Walaupun menjadikan dia sebagai hiasan itu tidak salah, tapi tujuan yang paling besar ialah dijadikan sebagai hidayah, petunjuk baca Quran itu. Contoh paling mudah lah ya. Ada kedai letakkan ayat pelaris umpamanya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia dipanggil apa ayat apa? Ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar. Jadi itu tidak mendapati apa yang telah diminta daripada kita untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan kita. Sekadar untuk hiasan, ya boleh, tak ada masalah apa-apa, tapi nak jadikan ia sebagai pelaris, itu bukan tujuan Quran diturunkanlah. Untuk dijadikan sebagai pelindung daripada syaitan, nak jadi pelindung kepada syaitan bukan ditampal. Kita kena baca Quran itu, baru jadi pelindung kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, kita baca ayat suratul Fatihah umpamanya, baca qul huwallahu ahad, baca ayat kursi, itu menjadi pendinding kita. Kalau sekadar letak saja dia tak menjadi pendinding kita, ya. Itu setakat yang ana belajar macam itulah, dia sekadar menjadi ditampal, tidak menjadi pendinding, tetapi yang menjadi pendinding kita apabila kita beramal dan kita membacanya sebagai penghayatan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Itu kalau boleh jangan terlibatlah, ya. Sekadar nak jadi hiasan tak ada masalah apa-apa. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ya kita boleh kembali kepada asas yang telah diminta daripada kita. Jazakallah khairan katsiran Ustaz, Fadil Ustaz, kerana memberi penjelasan dengan pencerahan kepada kita, insya-Allah. Pada malam ni, iaitu kita jadikan Al-Quran ini kita hanya membaca sahaja, kemungkinan kita tidak mentadabbur. Okey, alhamdulillah kalau bahagian kita menjadikan tadabbur itu sebagai isi kepada pembacaan, alhamdulillah. Dan mungkin sebahagian kita masih lagi tidak menjadikan tadabbur sebagai prioriti kita, insya-Allah. Lepas ni kita dapat pencerahan dan kita memahami bahawa tadabbur itu sangat penting dalam pembacaan Al-Quran Karim. Sebab itu Allah Ta'ala datangkan kepada kita panca indera, semua alat Allah Ta'ala berikan untuk kita gunakan, untuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan cara mentadabbur ayat-ayat suci Al-Quran Karim, insya-Allah. Jadi sekadar itulah, insya-Allah pada malam ni berbanyak terima kasih daripada kami, ucapkan kepada Fadil Ustaz kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami pada malam ni, insya-Allah. Dan kita minta juga untuk lapangkan masa lagi lah untuk bersama-sama dengan kami di Terengganu, insya-Allah. Jadi ana berakhir di sini sebagai MC pada malam ni. Mohon keampunan daripada semua, ada kesilapan dan sebagainya, dan kredit kepada Dr. Muhammad Abduh sebagai penerbit malam ni, melancarkan program kita pada malam juga, insya-Allah. Dan kepada semua yang terlibat pada malam ni, doakan untuk sentiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, boleh minta doa Ustaz untuk terakhir pada malam ni sebelum kita tutup, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman mubarakan wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa dhahaba ghumumina wa humumina. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam.
اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin. Jazakallah khairan Ustaz di atas doa sebentar tadi. Untuk terakhirnya promosi untuk minggu hadapan, slot wacana mingguan kita slot tarbiyatuna akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Fairuz Fathillah dalam tajuk dakwah fardiyah. Ya, sekali lagi pada 26 bulan Februari minggu depan insya-Allah akan disampaikan Fathillah dan dakwah fardiyah insya-Allah. Sama-sama kita doakan, kita berikan kelapangan masa untuk kita berjumpa pada minggu hadapan. Wallahu kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.